Tahu juga tahu. Kalau ada perempuan ajak saya, saya tak boleh pergi. Ustazah dengan ustaz pun semua tahu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya juga kita semua masih lagi diberi kekuatan untuk terus sama-sama mengikuti program Dinasti Al-Quran Surah Taman Jawijaya, di mana pada malam ni insya-Allah kita dah memasuki siri yang ke-189 insya-Allah bersama tetamu kita yang kita sebutkan kemarin, di mana tetamu kita sudah pun berada bersama-sama kita dalam Google Meet ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan pun dah ada, cuma kawan-kawan kita sebahagian lagi mungkin akan masuk lewat sikit. Jadi kita tak usah tunggu mereka. Jadi kita mulakan terus program kita seperti biasa. Sekarang dah pukul 9.40 ada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi marilah sama-sama kita buka sekali lagi program kita dengan sama-sama membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya telah umumkan kemarin, tetamu kita ataupun guru kita atau khalifah kita pada malam ni tidak lain tidak bukan adalah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mukhlis bin Subki, yang pernah bertugas di pejabat agama pejabat agama Sungai Jawi. Kita bersama-sama kita dulu, dan alhamdulillah Ustaz pun dah ada bersama kita pada malam ni. Dan ini merupakan penampilan kali kedua Ustaz bersama kita. Alhamdulillah. Jadi saya mengalu-alukan kehadiran Ustaz untuk memberi sumbangan kepada kami untuk menjadi khalifah dan juga guru kami pada malam ini. Oleh kerana Ustaz dah pernah bersama kita, jadi tak perlulah saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada Ustaz tentang perjalanan program kita. InsyaAllah dah biasa. Jadi saya rasa bolehlah kita terus cepat untuk mulakan program pada malam ini. Jadi seperti biasa kita akan mulakan dengan membaca Al-Quran 2 muka surat. Kita akan dengar pembacaan Al-Quran. Ustaz akan memperdengarkan bacaan Al-Quran. Dan kita akan dengar di rumah masing-masing dan cuba ikut di rumah masing-masing insya-Allah. Itulah yang kita akan buat. Dan seterusnya insya-Allah selepas selesai Ustaz membaca Al-Quran, saya akan bacakan terjemahan kepada ayat-ayat yang dibacakan tersebut supaya memberi peluang kepada Ustaz untuk bersedia untuk slot yang seterusnya. Iaitu slot yang seterusnya selesai saya baca terjemahan, Ustaz akan memberikan tazkirah dalam slot full 10, iaitu kuliah jam 10 kita. Selepas tu barulah kita tuan-tuan diberi peluang untuk bersembang dengan Ustaz insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk malam ni kita akan sambung lagi bacaan 2 muka surat lagi daripada Al-Quran, daripada surah An-Naml tu ayat 23 sampai ayat 44 insya-Allah di muka surat 379 dan 380. Jadi tuan-tuan boleh buka muka surat 379 dan 380 di mana kita akan baca nanti mengikut bacaan Ustaz ayat 23 sampai 44 surah An-Naml. Jadi kalau tuan-tuan dah bersedia dengan masuk Al-Quran, kalau tak ada masuk Al-Quran pun boleh tengok di skrin, insya-Allah saya akan tayangkan ayat-ayat berkenaan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mukhlis
bin Suki untuk meneruskan program Generasi Al-Quran kita siri yang ke-189 malam ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Ustaz tak buka mic, Ustaz. Ustaz tak buka mikrofon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حاسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita baru saja selesai membaca lagi 2 muka surat Al-Quran daripada surah An-Naml, bersama-sama mengikut sama-sama bacaan yang diperdengarkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Mukhlis kepada kita sebentar tadi. InsyaAllah, tuan-tuan, saya akan bacakan terjemahan pada ayat daripada ayat 23 sampai 44 supaya dengan ini insyaAllah kita dapatlah memahami apa yang Allah firmankan kepada kita, supaya dengan itu kita dapat mengambil pelajaran dan menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah SWT. Jadi saya akan bacakan terjemahan muka surat 379. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang terjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya aku dapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahkan dengan segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Burung Hud dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah, dan syaitan telah menjadikan perbuatan-perbuatan buruk mereka dirasakan indah bagi mereka sehingga menghalang mereka ke jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Nabi Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah daripada mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Dia Balqis berkata, wahai para pembesar, sesungguhnya
telah sampai kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya itu daripada Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Dia Balqis berkata, wahai pembesar, berikan aku pertimbangan dalam perkara ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir dalam majlisku. Mereka menjawab, kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaluki suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia bertukar hina. Dan demikianlah yang akan mereka perbuat. Sesungguhnya aku akan mengirimkan utusan kepada mereka dengan membawa hadiah dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Sulaiman berkata, adakah kamu memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Pulanglah, sesungguhnya kami pasti akan datang dengan bala tentera yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, negeri Sabak secara terhina. Dan mereka akan menjadi tawanan yang hina. Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku dan menyerahkan diri? Ifrit daripada golongan jin berkata, aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu dan sesungguhnya aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Seseorang yang mempunyai ilmu daripada kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk kurniaan Tuhanku untuk mengujiku. Adakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Sulaiman berkata, ubahlah singgasananya. Kita akan lihat adakah Balqis mengenalinya atau tidak mengenalinya lagi. Maka ketika Balqis datang, ditanya kepadanya, sebeginikah rupanya singgasanamu? Balqis menjawab, seakan-akan itulah. Dan Balqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya. Kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya Balqis dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Dikatakan kepadanya, Balqis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika Balqis melihat lantai istana itu, disangkanya kolam air yang besar. Lalu disingkapkannya sedikit kainnya dari dua betisnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Balqis berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sadaqallahul azim, benarlah firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya dah sempat bacakan terjemahan kepada ayat-ayat yang kita baca tadi daripada ayat 23 hinggalah ayat yang ke-44 daripada surah An-Nam tu. Semoga tuan-tuan semua sedikit sebanyak dapatlah memahami apa yang terkandung yang dalam firman Allah yang kita bacakan tadi supaya meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, insya-Allah. Seterusnya kita masuk ke slot yang berikutnya, itu slot Kulten kuliah jam 10. Jadi saya tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini mempersilakan sekali lagi Al-Farid Ustaz
Muhammad Mukhlis bin Supti untuk meneruskan program kita dalam slot pujian. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamu ala warahmatullahi asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات أما بعد. Terima kasih kepada ashabul fadilah, tuan pengurusi dan pengacara program pada malam ini, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya minta maaf lah kalau bacaan saya tadi ada yang tertinggal, terpanjang ke, tak dengung ke, ataupun tak seperti mana yang tuan-tuan harapkan. Saya minta maaf banyak. Saya duk sangka semuka, rupanya dua muka. Minta maaf, terlepas pandang. Dan dengan masa yang dipertanggungjawabkan kepada saya dengan tempoh yang singkat ni, insya-Allah tuan-tuan, saya sentuh sikit boleh tak yang berkait dengan bacaan kita pada malam ni? Silakan, silakan. Boleh no? Saya tertarik dengan peristiwa yang berlaku di dalam pertemuan di antara Ratu Balqis dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Allah Ta'ala telah mengurniakan satu kemuliaan kepada salah seorang daripada menteri Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, iaitu Asif Barkhia nama dia. Bila mana Nabi Sulaiman tanya kepada menteri-menteri dia, siapa yang boleh pindah singgah sana Ratu Balqis, Sabah tu kalau tak silap saya di Yaman. Daripada Yaman tu mai ke Palestin. Bukannya dekat. Kalau daripada Jawi Jaya nak mai ke Masjid Daerah pun jenuh kita panggil lori. Ni singgah sana ni tempat ataupun orang panggil takhta Ratu Balqis daripada Yaman mai ke Palestin, istana Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang hari ni menjadi rebutan puak-puak Zionis, kan? Depa kata istana Nabi Sulaiman alaihissalam berada di kawasan tapak Masjidil Aqsa sekarang. No? Baik. Jadi saya tertarik peristiwa ni tuan-tuan. Allah Ta'ala memberi kemuliaan ataupun mengurniakan kepada hamba Allah walaupun dia tidak berstatus Nabi. Tetapi satu hamba Allah yang saleh. Dia mampu memindahkan dengan izin Allah Ta'ala singgasana yang besar daripada Yaman mai ke Palestin dengan sekelip mata. Sekali berkedip, Nabi Sulaiman baru tanya, celek-celek duk ada depan mata. Ini adalah salah satu kurniaan ataupun dipanggil sebagai karamah yang Allah Ta'ala bagi. Adapun bagi para Nabi dipanggil mukjizat. Jadi saya tertarik tuan-tuan, karamah yang paling besar sekali tu. Nak dibandingkan dengan karamah boleh pindahkan benda yang besar dengan sekelip mata saja. Pasal Asif Barkhia ni, dia macam dia ada satu lagi jin Ifrit. Jin Ifrit kata dia boleh pindahkan singgasana tu kepada Nabi Allah Sulaiman. Kamu bangun saat kamu duduk dah sampai dah. Kan? Asif Barkhia baru sebut terus sampai. Maksud kata Asif Barkhia ni dia lagi kemah lagi dah daripada jin Ifrit. Jin Ifrit ni salah satu golongan jin yang tinggilah di kalangan jin-jin yang lain. Yang kata ketua jin lah, jin Ifrit ni. Besarlah jin Ifrit ni. Baik. Jadi saya nak abang kata karamah yang paling terbesar nak dibandingkan dengan karamah boleh pindah singgasana Ratu Balqis dalam sekelip mata ni tuan-tuan, disebut oleh para ulama adalah karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada satu orang manusia. Dia boleh istiqamah, dia boleh konsisten, dia boleh berterusan di dalam melakukan amalan soleh. Itu adalah karamah yang paling besar. Jadi perkara inilah yang kita nak muhasabahkan pada diri kita masing-masing. Apakah amalan soleh yang telah kita lazimi selama hayat kita hidup ni. Ni nak dah masuk bulan Rejab. Lagi lebih kurang
hasil daripada Ramadan yang lalu kita berjaya konsisten ataupun istiqamah apa-apa amalan. Macam malam ni tuan-tuan, atas usaha jawatankuasa dan cikgu Rahim dapat istiqamahkan bacaan no. Setiap malam no ada no bacaan ni no. Sampai juzuk 19 dah. Saya ingat hari tu saya baca awal dulu surah Baqarah kan. Dengan berbagai variasi lah kan, pasal ustaz ataupun khalifah yang dijemput tu macam-macam. Saya duk tengok juga perkembangan kan. Luar negeri pun banyak, luar negara pun ada kan. Daripada tok guru pun ada kan, macam-macam lah. Sebesar-besar ulama pun ada lah. Saya tengok masya-Allah, satu rezeki lah yang Allah Taala bagi kepada pihak jawatankuasa dan juga jemaah tuan-tuan yang mengikuti. Kalau tuan-tuan boleh istiqamah ni adalah salah satu bentuk karamah tuan-tuan. Boleh istiqamah walaupun satu malam selai. Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, ayuhibbul a'malu ila Allah adwamuha wa in qala. Amalan yang paling Allah Taala suka adalah amalan yang sedikit tetapi berterusan. Walaupun semua selai tapi hari-hari kita baca, lebih baik daripada ibadat yang banyak tapi hanya sekelip sahaja ataupun sementara saja, sekejap sahaja. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan kita berada di dalam golongan ataupun lingkungan hamba-hamba Allah yang istiqamah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sama ada solat jemaahnya, baca Qurannya kan, mengekang diri daripada perkara yang haram, menjaga hati daripada perkara-perkara yang lalai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan ataupun Allah Ta'ala listkan kita di dalam senarai mereka yang istiqamah, mudah-mudahan. Sebagai sedikit lah no, sedikit paruh dah bulan Rejab. Maka hadis Nabi SAW menyebut, hendaklah kamu memuliakan bulan Rejab. Nabi perintah kepada kita memuliakan bulan Rejab. Maka orang yang memuliakan bulan Rejab, Allah Ta'ala akan memuliakannya dengan 1000 kemuliaan pada hari kiamat. Maka ulama menafsirkan bahawa memuliakan bulan Rejab ini dengan menambahkan ataupun kita menggandakan amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Maksudnya kalau solat sunat 2 duha 2 rakaat kita tambah jadi 4. Kan kalau bacaan Quran malam ni selai, tambah lagi selai. Maksudnya ada peningkatan pada amalan-amalan baik yang kita lakukan, tanda ataupun isyarat kita memuliakan bulan Rejab. Maka Allah Ta'ala akan memuliakan mereka yang memuliakan bulan Rejab dengan 1000 kemuliaan, kata Nabi SAW, pada hari kiamat. Jadi hari kiamat besok manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian walaupun surat benar. Jadi barangkali kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi mereka yang sungguh-sungguh yakin dengan apa yang Nabi SAW sebut, barangkali dia bangkit pada kubur berpakaian. Orang dalam keadaan panas, dia di bawah lindungan. Orang berada dalam kelang kabut, dia berada dalam keadaan tenang. Kerana itu termasuk dalam kemuliaan ataupun 1000 kemuliaan yang Allah Ta'ala akan bagi mereka yang memuliakan bulan Rejab. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk juga di dalam golongan orang yang bersungguh-sungguh menggandakan amalan di bulan Rejab. Kemuliaan bulan Rejab, kata ulama, pada malam Isra' Mi'rajnya, dan kemuliaan bulan Sya'ban dengan malam nisfunya, dan kemuliaan bulan Ramadan dengan malam Lailatul Qadarnya. Jadi 3 bulan kita akan, dan kita duduk lalu ni, akan lalu ini, ada malam yang terbaik. Isra' Mi'raj 27 ni kan, 3 Mac kalau tak silap saya kan. Jadi di antara malam yang istimewa untuk kita memohon dan memanjatkan doa segala hajat kita kepada Allah Ta'ala. Begitu juga bulan Sya'ban dengan nisfu Sya'bannya juga malam yang Allah Ta'ala mustajabkan doa. Dan Lailatul Qadar, malam yang kita selalu duk tahu dah kelebihannya lebih baik daripada 1000 bulan. Turun habis malaikat duk ada di langit menyelimungi manusia yang bersungguh-sungguh melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Kemudian yang disebut lagi di antaralah kelebihan orang yang mencari, orang kata apa, mencari ada bekalan lebih di hari akhirat tu. Nabi SAW sebut bulan Rejab syahrullah, kan, bulan Allah.
Allah. Maksud bulan Allah di sini bulan yang mana Allah Ta'ala nak ampun dosa-dosa orang yang minta ampun dengannya. Jadi bulan ni kita kena banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Dan puasa bulan Rejab, kata ulama, wajib baginya yang pertama diampun dosanya yang lalu. Kalau kita puasa sunat, sunat hari Isnin ke, sunat hari Khamis ke, bulan Rejab ni, dosa-dosa kita yang lalu wajib. Maksudnya dijamin oleh Allah Ta'ala untuk diampunkan. Yang kedua, Allah Ta'ala akan pelihara umur kita yang tinggal ini berada dalam suasana rahmatnya. Kita pun tak tahu berapa lama lagi kita nak hidup. Tapi sekibatnya umur kita yang masih tersisa itu, kita akan berada di dalam peliharaannya Allah Ta'ala. Hak tu yang kita harapkan. Tambah-tambah kita berada dalam suasana fitnah hari ni kan. Dengan COVID-nya, dengan vaksinnya, dengan masalah sosialnya, dengan masalah jenis macam-macam perkara lah hari ni kan. Kita inginkan peliharaan pada Allah Ta'ala, maka di antara salah satunya berpuasa di bulan Rejab. Minta Allah Ta'ala masukkan kita dalam golongan orang yang mendapat jaminan dan lindungan. Kemudian yang ketiga, kata ulama, orang yang berpuasa di bulan Rejab, dia tak abang berapa banyak puasa, tapi dia puasa bulan Rejab. Siapa tak habis dia puasa, boleh perhabis puasa. Barangkali dapat juga kelebihan yang sama. Siapa dah habis puasa, puasalah sunat. Maka lepas dan dah puasa di bulan Rejab, Allah Ta'ala akan menghilangkan kehausannya ketika mana di hari kiamat. Ingat no, hari kiamat besok tak ada orang duk jajah tepi jalan macam mana kita duk tengok lah ni di Jawi ke, di Sungai Petani ke, di mana ke kan. Tak ada orang duk jajah. Melainkan hanyalah amalan soleh yang menjadi jaminan buat kita. Kemudian di antara perkongsian lain lagi tuan-tuan, sebagai salah satu inspirasi ataupun orang panggil apa, perangsang untuk kita bersungguh-sungguh melakukan amalan soleh dengan umur yang masih ada ni. Kata ulama lagi, orang yang lemah daripada puasa, mungkin dia tak mampu puasa kerana kerja dia teruk, maka pada bulan Rejab ni hendaklah dia bersedekah. Paling kurang tiap-tiap hari sebiji roti. Kan roti gabinnya pun harga dah sebiji RM1 kan. Jadi ibarat satu hari kalau boleh kita kena sedekah RM1. Kerana dalam hadis sebut orang yang bersedekah pada bulan Rejab seperti sedekah 1000 dinar. Nilai orang sedekah di bulan Rejab ni besar. 1000 dinar iaitu 1000 keping duit emas. Kemudian dituliskan kepada orang yang sedekah tadi tu tiap-tiap bulu roma yang ada pada tubuh dia 1000 kebajikan. Rambut atas kepala pun kita tak tahu berapa banyak. Ini setiap bulu roma yang tumbuh di badan kita, setiap helai itu dikira 1000 kebajikan. Kemudian dengan setiap helai itu juga diangkat 1000 darjat, dan setiap helai itu juga dihapuskan 1000 kejahatan. Maka besar tuan-tuan nilai orang yang bersungguh-sungguh memuliakan bulan Rejab dengan meningkatkan amalan soleh pada bulan ini tuan-tuan. Sebagai buahlah tuan-tuan pertemuan kita pada malam ni, Rejab ni kata ulama bulan menamur benih, Sya'ban bulan menyiram tanaman, Ramadan bulan kita menuai. Maksud kata Rejab, Sya'ban ni adalah bulan untuk kita menguatkan stamina rohani kita, dan kita ambil momentum supaya bulan Ramadan besok kita tidak lelah melakukan amalan soleh. Kan macam kita naik motor lah, mula gear 1, gear 2, gear 3 baru top speed tu. Mana ada orang naik motor terus pulah top speed. Dia mula dengan gear 1. Maksudnya kita ambil momentum, ambil lajak. Jadi bulan Rejab ni kita dah mula dah ambil lajak, kemudian bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Jadi Rejab menyucikan badannya, Sya'ban menyucikan hatinya, Ramadan menyucikan rohaninya. Rejab bulan maghfirah iaitu bulan keampunan, Sya'ban bulan syafaat, Ramadan bulan mengadakan kebajikan. Rejab bulan taubat, Sya'ban bulan muhabbah, Ramadan dilimpahi pahala amalan seperti hujan yang mencurah-curah. Rejab diganda 7 pahala, Sya'ban diganda 700 pahala, Ramadan digandakan 1000 pahala. Saya kata cukup sekadar tu dulu perkongsian pada malam ni. Mudah-mudahan menjadi nilai tambah kepada kita semua, penggalak dan perangsang kepada kita, booster untuk kita meningkatkan amalan soleh kita, yang mana lebih baik daripada booster hadu ada di atas muka bumi ini.
Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mukhlis Sufi yang sudi sekali lagi menjadi khalifah kita dan seterusnya menjadi guru kita. Tadi sama-sama kita dapat baca Al-Quran bersama Ustaz dan seterusnya kita dapat mendengar tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz, di mana dalam tazkirah Ustaz yang pertama Ustaz menyentuh mengenai ayat yang kita baca tadi mengenai cerita saya lupa nak catat nama siapa, nama bukan yang Asif Barkhia namanya. Asif Barkhia yang disebutkan tadi, iaitu satu manusia yang Allah berikan kepada dia karamah yang hebat, boleh lebih hebat daripada ifrit, daripada kalangan jin, yang dapat memindahkan istana Balkis daripada Yaman ke Palestin dalam sekelip mata saja. Jadi di situ selepas dia memindahkan istana tersebut, Nabi Sulaiman mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah kurniakan. Kalau kita bacakan tadi dalam ayat tu, betapa jadi menunjukkan kita kepada sini bahawa kita mesti mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nabi Sulaiman sendiri sebagai pemerintah pun bersyukur. Begitu juga dengan Asif Barkhia tadi, tentu dia bersyukur, dan Nabi Sulaiman pun bersyukur kerana mempunyai rakyat ataupun mempunyai pembesar ataupun pembantu yang hebat macam tu, yang Allah berikan ke karamah yang hebat untuk berkhidmat kepada Nabi Allah Sulaiman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sangat menarik cerita tu. Semalam kita dengar cerita pasal semut daripada Ustaz Muhammad Zamri kita, kerana ayat sebelumnya berkenaan dengan semut, yang semut meminta kawan-kawan dia, ketua semut pun minta kawan-kawan dia masuk ke dalam lubang kerana takut nanti tentera Sulaiman terpijak apa. Jadi semut tu tak tahu, rupanya Nabi Sulaiman dapat dengar apa yang diperkatakannya, dan Nabi Sulaiman pun tersenyum dan mensyukuri bahawa dia dapat diberikan kenikmatan, kehebatan, mempunyai mukjizat, dapat memahami apa yang diperkatakan oleh serangga, haiwan dan sebagainya, dapat berbicara dan memerintah semua makhluk di dunia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya Ustaz memberikan kita booster yang Ustaz sebutkan tadi. Kita ada pick up booster, Pfizer booster, Sinovac dan sebagainya. Tapi booster yang lebih hebat untuk merangsang atau memberikan kita lebih kekuatan semangat untuk melalui hari-hari mendatang sehingga sampai bulan Ramadan, di mana kita dimulakan seperti mana Ustaz sebutkan dengan kelebihan yang Allah berikan dalam bulan Rejab ni, seterusnya bawa kepada bulan Syakban, dan kita akan nanti sama-sama menghadapi Ramadan dengan kekuatan yang dah ada. Kita mulakan, kita dah ambil booster dia, jadi kita akan lajak terus di bulan Ramadan sehinggalah kita selesai di bulan Ramadan. Malah selesai Ramadan nanti, kita harap kita juga booster tersebut juga akan terus lagi beri kekuatan untuk kita terus melakukan dia, istiqamah melakukan apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ke dalam bulan Syawal dan bulan-bulan yang seterusnya. Itu yang diharapkan, bukan terhenti terhadap bulan Ramadan saja. Jadi terima kasih Ustaz dengan boosternya, dengan cerita, dengan memberikan kelebihan-kelebihan yang ada, dan untuk memberikan semangat kepada kita semua untuk terus meningkatkan amal. Seperti mana Ustaz sebutkan, kalau dulu kita buat 2 rakaat solat sunat duha, mungkin kita boleh tambah jadi 4 rakaat. Begitu juga yang lain-lain. Kalau kita baca, Ustaz kata tadi, dulu satu muka surat Al-Quran saja, kita tambah jadi 2. Jadi maksud dia, itu cara kita meningkatkan usaha kita untuk menambah amal kita.
bagi seterusnya nanti mungkin sampai bulan Ramadan mampu kita baca 1 juzuk Al-Quran pula dan sebagainya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, menarik apa yang diceritakan. Jadi sekarang ni saya nak buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan tuan-tuan dan puan-puan yang nak berinteraksi dulu. Puan Haja Nolilawati nak bagi pandangan malam ni apa juga orang ni orang apa Gok Pro tinggal kat Gok Pro Ustaz. Silakan Haja Nolilawati. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz boleh dengar saya? Ya, dengar. Alhamdulillah, terkejut Tuan Haji Rahim panggil, baru je dapat join. Baru balik dari rumah mak mertua. Alhamdulillah, sama-sama berbuka puasa kat rumah dia. Ustaz nak tanya sikit lah. Apa tu amalan bulan Rejab ni, kan Ustaz sebut tadi, berpuasa, bersedekah. Selain daripada yang dua tu Ustaz, selain puasa insya-Allah lah, Isnin Khamis puasa kan kita buat lah kan. Bersedekah insya-Allah lah tiap-tiap pagi selepas subuh. Selain daripada itu Ustaz, selain daripada dua yang disebut tu, mungkin tak boleh bagi pandangan. Jadi di antara amalan yang pernah saya terima kan daripada guru, bulan Rajab ni kebiasaannya para ulama mereka mengamalkan istighfar lah. Istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. 70 ataupun 100 kali pagi dan petang. Tentulah di antara amalan lah, tapi perkara ni, tapi amalan ni tak ada sandaran pada Nabi SAW. No? Cuma ulama dia memberi pengisian ataupun kaedah kepada kita sebagai pengisian di bulan Rajab. No? Istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. 70 kali ataupun 100 kali. Sebab bulan ni bulan Syahrullah kan. Bulannya Allah ni bulan Tuhan ampun dosa kita. Jadi Allah Ta'ala menyatakan sifat kasih daripada kita dengan nak mengampunkan dosa kita ni supaya kita ni tidak terikat ataupun terbelenggu dengan maksiat yang mungkin kita lakukan, kita perasan tak perasan, memudahkan kita melalui perjalanan hidup kita sebagai satu orang hamba Allah Ta'ala. Ibarat macam lori duk bawa muatan lah kan, macam mana dia punya speed, terbeban kan. Berbeza dengan kereta kan, yang mana tak ada beban, macam mana dibawa lori. Begitulah kehidupan kita. Dosa tu membebankan kehidupan kita sebenarnya. Sebab tu dia jadi serabut, dia jadi, dia panggil apa, dia jadi macam-macam lah perkara yang tak disenangi untuk kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Jadi istighfar tu sebenarnya salah satu daripada kaedah untuk mengundang rahmat dan kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi bulan Rajab ni adalah bulan yang banyak ulama mengucapkan istighfar di samping berpuasa, bersedekah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Tuan Haji Yaakob daripada Taman Jaya, silakan. Terima kasih Tuan Haji Rahim telah menafsirkan salah ayat-ayat telah baca Ustaz tadi. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam bulan haram ni terdapat banyak kejadian yang berlaku, iaitu Isra Mi'raj, Isra Saban dan bulan Ramadan Lailatul Qadar. Jadi apakah yang boleh kita buat di bulan-bulan tersebut, di mana-mana tersebut untuk kita menghayati tentang bulan-bulan haram ini, dan adakah kita boleh mampu untuk melaksanakan dengan cara yang elok lah. Jadi untuk bulan ini itu saja. Bulan haram ni kerana bulan yang Allah Ta'ala muliakan lah kan. Tak boleh berlakunya pertumpahan darah, penganiayaan, kezaliman kepada orang lain. Sebab di antara sebagian ulama kata, bulan ni Allah Ta'ala gandakan dia punya nilai ibadat, begitu juga nilai dosa dan maksiat yang kita buat di bulan ni. Jadi itulah saya rasa kesimpulan lah kena cerita
Mungkin saya tak mampu cerita. Tapi intipati dia tuan-tuan, bulan haram ni bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Peperangan pun kalau tengok Arab Quraisy ni walaupun mereka masih tak beriman kepada Allah Ta'ala, tapi mereka masih berpegang dengan kepercayaan Nabi Allah Ibrahim AS. Bulan haram mereka tak melakukan perkara-perkara penganiayaan, penipuan, penindasan. Lepas itu mereka percaya perkara tu. Jadi kita orang Islam lagi kena percaya lagi lah bulan haram, bulan Allah Ta'ala muliakan. Di antaranya Allah Ta'ala meningkatkan apa dia nilai ibadat kita, dan juga Allah Ta'ala juga menggandakan andainya kita melakukan dosa dan maksiat. Allah Ta'ala alam. Itulah. Boleh Haji lagu tu? Boleh. Lagu tu lah. Terima Jadi kasih. pakat jaga diri masing-masing lah. Lagu tu lah bulan haram ni. Sebenarnya Allah Ta'ala bagi kepada kita tempoh-tempoh lagu ni supaya kita biasakan buat baik jauh daripada perkara-perkara yang tak elok. Bila kita dah terbiasa buat baik, maka kita pun dah tak teringin nak buat jahat. Lagu tu lah sebenarnya. Kan? Bukan kata bulan haram je kita tak buat benda jahat. Habis bulan haram kita buat balik. Bukan lagu tu. Ni tempoh untuk kita mendidik nafsu kita dengan rangsangan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Sama macam bulan Ramadan kan. Pasal itu bulan Ramadan dipanggil sebagai bulan tarbiyah lah kan. Madrasah Ramadan lah kan. Cuma Ramadan ni lebih wajib puasa. Hak tu lebih daripada bulan-bulan lain. Wajib puasa kan. Jadi puasa pun salah satu daripada cara yang utuh untuk menundukkan nafsu dengan lapar. Lagu itulah. Wallahu a'lam. Seterusnya nak silakan saudara Rizal Taman Jawijaya kita. Silakan Rizal berinteraksi dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi macam Ustaz ada beritahu tadi berkenaan dengan nak qada puasa-puasa yang mana yang kita tertinggal ke, yang batal ke kan. So adalah afdal untuk kita buat dalam bulan ni lah kan. So macam mana niat dia Ustaz? Niat yang afdal untuk kita puasa sunat ni. 3 in 1 ke 2 in 1 ke macam mana tu Ustaz? Allah. Dia biasa kalau kita buat yang wajib, sunat pun dapat sekali lah. Biasa lagu tu lah, niat. Kalau kita kata qada puasa kan, dia akan dapat sekali insya-Allah. Kata guru lagu tu lah biasanya. Ringkas je saya bagi lagu tu lah. Macam mana tuan-tuan nak biasa dah kan, niat qada puasa bulan Ramadan tu. Lagu tu dia akan dapat sekali. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. No, boleh no. Ringkas lah saya bagi gitu. Kalau nak terpinci dia saya kena buka kitab, dia hari tak buka kitab tu. Tu lekeh sikit tu. Kalah tu, minta maaf macam mana. Seterusnya mungkin orang Bukit Merah kita ni, bukan orang Semanggui, Bukit Merah, Puan Haja Mariam Anang nak berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Puan Mariam. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada apa kot saya ni. Tak ada modal nak tanya apa. Terima kasih je lah. Terima kasih. Ya. Tanya sikit. Kalau kita nak qada puasa tu bulan masa puasa 6 tu, kita niat qada. Jadi mana puasa niat tu dapat kali. Dia benda berkenaan dengan niat qada ni, dia sebenarnya khilaf kok. Dia ada banyak pandangan sebenarnya. Jadi kalau kita nak tetapkan satu pandangan tu, takut yang duk biasa pakai qada dapat sekali, dia kata lagu mana ustaz ni aja. Hak duk biasa qada asin, sunat asin, dia kata lagu mana pula. Pasal tu saya kata perlu kitab saya nak sebut ulama mana yang dia senaraikan kan. Yang mengasinkan niat qada dengan niat sunat, amalan puasa sunat tu kan. Pasal tu saya kata saya simpulkan lagu tu lah. Biasanya yang paling wajib kita qada. Biasanya kalau kita oleh kerana kemampuan kita ataupun orang kata apa, kekangan kita tu, kadang Allah Ta'ala kira sekali dengan sunat. Lagu tu.
Ya. Jelas ke no? Pasal ya jelas. Pasal ada kata yang kata niat tu asing-asing pun ada juga kata kan. Ya, tu saya kata tu benda ni khilaf. Jadi boleh berkelayung. Jangan buat main tu saya tak berani. Ya. Tu kalau ada kitab lagi selamatlah saya baca kan. Ulama mana hak kata niat tu qada azin, niat hak buat sunat azin kan. Selamat. Pasal saya pun tajuk kalam ulama saya pun tak boleh nak ijtihad apa-apa hukum kan. Jadi hak mana ulama kata hak qada termasuk sekali dengan sunat. Jadi kita tuan-tuan boleh buat pilihan sendiri. Tuan-tuan rasa yakin nak ikut ulama yang mana. Tak ada masalah. Ya. Boleh lah kita Terima kasih banyak-banyak. Baik. Boleh. Selamat. Dan terusnya ni nak jemput orang yang mungkin Ustaz kenal ni. Cik Daud kita, Cik Daud Abdul Rahman kita yang merupakan sekarang ni merupakan siok di Masjid Daerah Seberang Persatuan, iaitu pegawai yang melupuskan Al-Quran di Masjid Daerah Seberang Persatuan. Jadi Cik Daud, sekarang sedang kuarantin. Sama macam saya juga Ustaz, saya pun kuarantin juga, satu keluarga positif di kuarantin dah. Sekarang ni Cik Daud baru kuarantin dengan saya. Jadi Cik Daud silakan berinteraksi dengan Ustaz. Tak buka mikrofon dah, tak buka mikrofon. Assalamualaikum Ustaz. Lama tak jumpa Ustaz ni. Rindu lah pula. Biasa. Tak main belajawi dah lah. Oh mai. Duk mai tapi kok pergi kot lain. Oh, pergi kot lain. Tak, saya nak tanya satu soalan Ustaz. Macam mana kita nak menyedari orang-orang kita ni betapa pentingnya bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Ramadan? Oh, berat jawapan. Cuma berkenaan dengan berkait dengan keinsafan ni, kita kena pegang ayat ni lah. Wa ma alaika illal balagh kan, Allah Taala ingatkan kepada Nabi SAW kan. Kamu ni hanya boleh sampai saja. Hak berkenaan nak bagi sedar tak sedar tu kerja Tuhan. Saya minta, tapi usaha untuk kita sedarkan orang tu kena buat. Tapi kalau kita kata dengan kita peringat orang boleh keringat, hak tu itu kata bahagian yang lain pula. Tapi usaha orang untuk orang kata menyemarakkan bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan tu tak ada masalah, kita boleh buat. Tapi kesedaran sebenar tu hak Allah Taala. Boleh lah tu aja. Saya baru teringat satu ayat Allah Taala kata kepada Nabi SAW kan, bila Pak Menakan dia meninggal, Tok Wan dia meninggal kan, dalam keadaan tak beriman kepada Allah Taala kan, Nabi sedih sangatlah hingga turun ayat tu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man syaa. Allah Taala kata, bukan kamu hak boleh bagi hidayat ya Rasulullah, tetapi aku, kata Allah Taala. Jadi Nabi SAW terpaksa redha dengan perkara ni. Nabi hanya menyampai, Nabi cerita, Nabi boleh pujuk saja. Tapi hak sedang sebenar-benar tu, hak tu lah kata pilihan Allah Ta'ala. Jadi malam ni kita boleh bersiaran, semua pilihan Allah Ta'ala. Jadi mereka hak lain mungkin ada kekangan ke apa. Salah satu kalau kita nak kata tu, tak terpilih lah, tak terbuka. Lagu tu. Boleh kan Bandut? Boleh insyaAllah. Masa itu dalam perkara ni kita kena syukur banyak-banyak Bandut. Kan? Tuhan bagi kita lebih sikit pada orang. Tuhan bagi kita teringat. Tuhan bagi kuat sikit, kita boleh buat kan. Dalam perkara ni kita kena balik pada Cikgu Rahmat ni, kena syukur nikmat boleh taat dengan Tuhan tu kan. Lagu tu. Jangan kita rasa kita kemah. Kita kena rasa beruntung Allah Taala pilih aku dalam ramai-ramai kan. Hati tu cenderung nak buat baik, lagu tu lah. No? Kalau rasa lagu tu selamat. Tapi kalau kita rasa kita kemah pada orang, tu bahayalah. Takut kita ikut perjalanan iblis pula kan. Na'udzubillah min dzalik. Lagu tu lah Bandut. Boleh kot no? Boleh insyaAllah. Lagu tu lah. Terima kasih tak? Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Alhamdulillah. Banyak dah Ustaz menjawab pada soalan-soalan yang ditanyakan. Lebih daripada 5 orang tadi yang bertanya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang berinteraksi dengan Ustaz, dan seterusnya kepada Ustaz yang memberikan jawapan yang saya rasa walaupun pendek tapi jawapan yang tegas, padat, yang memang sangat baik kita lakukan. Memang tak perlukan jawapan yang panjang pun, kerana contoh kata tadi nak apa kado apa puasa, memang puasa kita dengar kita kuliah. Kalau kita wajib, kalau sunat maksud sekali
tu. Jadi saya rasa cukuplah jawapan yang demikian yang tak perlu jawapan yang diberikan saya rasa memang tegas dan menyebabkan kita senang faham. Kalau panjang pun kalau kita nanti kita lupa juga banyak kalau banyak yang kita pun lupa juga. Kemudian selesailah slot ataupun sesi kita berinteraksi dengan Ustaz. Jadi saya nak umumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai tetamu kita untuk pada malam itu, iaitu Al-Fadhil Ustaz Antu Ahdar. Dan kalau orang Taman Jawijaya kenal ni, lama dah Ustaz tak mai bagi kuliah maghrib kat surau kita. Jadi ini Ustaz yang datang kuliah tahun lebih dah tak datang bagi kuliah. Jadi insyaAllah akan bersama kita. Itulah kita kepada dia. Dia tu Ustaz Ajar Mustafa yang berkhidmat sebagai guru di Perak. Jadi kita pada program malam ni, saya nak jemput Ustaz sekali lagi untuk membacakan doa sebagai biasa ni kita sebagainya. Kita membaca. Kami aminkan supaya diberi Allah diredai Allah SWT punya budaya dalam urusan kita dunia dan yang paling penting budaya nanti di akhirat. Lagi untuk membacakan doa untuk kami aminkan bersama. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا يا الله واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجداتنا ولشيوخنا ولمعلمينا ولأسرتنا ولأزواجنا ولذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم أشفي أمراضنا وأمراض المسلمين اللهم أشفي أمراضنا وأمراض المسلمين اللهم أشفي أمراضنا وأمراض المسلمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا أدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selesai dah sudah program kita siri yang ke 189 pada malam ni bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mukhlis bin Subki. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada malam esok. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang terus istiqamah mengikuti program kita seperti mana yang Ustaz sebutkan dalam kuliah tadi, pentingan istiqamah buat setiap hal berterusan, bukan sekejap buat sekejap tak buat. Kalau nak baca Quran berterusan itu adalah satu amalan yang baik yang mana Ustaz sebutkan tadi. Dan juga saya ucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mukhlis yang telah sudi sekali lagi bersama kita insya-Allah. Jadi sebagai penutup yang seterusnya, marilah sama-sama kita membaca doa khatam Quran secara munasib sebagai penutupnya insya-Allah. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Terima kasih Jumpa lagi. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.